kita terus saja nak bercakap tentang kesihatan pada hari ini seperti biasa hari Selasa, dan kita nak menyentuh berkenaan dengan alatan AED yang biasanya kita lihat benda ni ada je dekat pengemis pusat penyebelah dan sebagainya. Dia ni macam dekatlah dengan fire extinguisher. Fire extinguisher tu kalau masyarakat kita dah tahu dah kegunaannya untuk memadam kebakaran. Tapi AED ni mereka nampak tapi mereka tak tahu AED ni apa dia. Mungkin ada juga yang tengah menonton ni, AED? Sebab itulah kami bawakan dua video kepada anda sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan pakar. Kita akan tunjuk demo sekali untuk semua. Betul. Jadi kita saksikan dulu video ini. Defibrillator luaran automatik atau AED ialah peranti perubatan mudah alih yang canggih serta mesra pengguna bagi membantu individu yang mengalami serangan jantung secara tiba-tiba, terutama di tempat awam. Alat elektronik ini berfungsi untuk memberitahu penyelamat keadaan ritma jantung mangsa yang tidak sedarkan diri dan berupaya memberikan renjatan elektrik apabila diperlukan. Berdasarkan laporan perangkaan sebab kematian Malaysia 2023, penyakit jantung iskemik kekal sebagai asbab kematian utama sejak lebih 2 dekad lalu, malah boleh berlaku pada bila-bila masa. Selain penggunaan AED, kaedah lazim yang digunakan bagi menyelamat mangsa jantung terhenti adalah melalui kaedah pemulihan pernafasan dan jantung atau CPR. Sewaktu menyandang jawatan sebagai Menteri Kesihatan pada tahun 2022, Khairy Jamaluddin pernah mengumumkan bahawa kerajaan mewajibkan pemasangan AED di semua fasiliti awam menjelang 2025. Sehingga hari ini, banyak pihak menyahut seruan kerajaan dan meletakkan peranti ini di lokasi tumpah ramai. Tinjauan kru Malaysia hari ini di Johor Bahru, Johor mendapati peranti AED ditempatkan di pusat rekreasi sebagai langkah keselamatan. Meskipun kotaknya kecil, warnanya yang terang mudah untuk dilihat oleh orang awam sekiranya diperlukan ketika kecemasan. Pengguna perlu memecahkan kaca bagi mendapatkan kunci sebelum membuka pintu untuk mengambil alat tersebut. Namun ketiadaan memo atau manual tentang cara penggunaan peranti boleh menyebabkan kekeliruan atau kesukaran kepada pengguna. Peranti yang sama turut ditempatkan di perpustakaan awam berhampiran dengan kaunter pertanyaan supaya mudah untuk dilihat oleh orang awam. Di sini maklumatnya lebih lengkap dengan manual penggunaan dan diletakkan di dalam cermin kaca. AED juga turut ditempatkan di kebanyakan pusat beli belah di bandaraya, antaranya Bukit Jalil. Boleh ditemui di kawasan kebanyakan pejalan kaki atau berhadapan lift. Saiznya yang lebih besar memudahkan orang awam untuk mencari peranti ini sewaktu kecemasan. Konklusinya, AED mula mendapat perhatian pelbagai pihak untuk ditempatkan di lokasi tumpuan awam sebagai persediaan ketika kecemasan. Namun menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, tahap kesedaran masyarakat untuk menggunakan peralatan AED masih perlu dipertingkatkan. Ilmu dan kemahiran menggunakan AED dengan teknik yang betul dan berkesan mampu mengurangkan risiko kematian dan menyelamatkan mangsa yang mengalami masalah jantung terhenti. Jadi macam mana untuk yang sedang menonton ni, adakah anda seperti saya yang saya sebenarnya tak berapa sedar kewujudan mesin AED tu. Jadi memang betul katanya memang kena mempertingkatkan bagaimana cara menggunakan. Tapi sebelum tahu cara menggunakan, pertama sekali kesedaran untuk sedar bahawa mesin AED tu ada sebenarnya di banyak tempat. Itulah, mesin alatan AED tu ada je. Cuma kita je tak perasan. Tapi apabila mereka dah melihat ni, mereka dah tahu dah macam tercari keamanan AED tu. Tapi kalau kita guna atau bukan guna, tapi kalau kita nampak, kita tengok, tapi kalau kita tak tahu nak guna, tak guna juga. Betul tu. Kan? Jadi sebab tu hari ini kita memang bawa istimewa untuk anda dan untuk kami juga untuk belajar lebih sebenarnya tentang alatan AED ni. Kita bersama dengan Dr. Syahrul Nizam Ahmad Zamzali, pakar perunding kecemasan dan Ketua Perkhidmatan Kecemasan KPJ Ampang Puteri. Selamat datang, Doktor. Terima kasih Fat, terima kasih. Sama-sama. Okay. Lepas ni pergi mana-mana akan kita carilah AED ni. Betul. Walaupun belum ada lagi orang yang terkena serangan dan sebagainya. Tapi persediaan awal pentinglah. Okey, sebagai permulaan mungkin Doktor boleh kongsikanlah tentang kepentingan AED ni dalam masyarakat kita. Okey, terima kasih Fat. Tadi macam kita bincang tadi kan, kebanyakan orang tak perasan kan. Dia biasanya yang kita tengok adalah kita cakap ni, the eyes does not see what the mind doesn't know. Okey. Pasal kita tak, benda tu ada tapi kita tak nampak.
Sebenarnya benda tu ada. Okey, jadi dengan harapannya bila kita dah kongsikan ni, dia akan lebih jelas lah. AED ni sebenarnya satu mesin yang dia boleh menganalisa jantung dan juga memberikan elektrik. Sebenarnya itu AED. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam cerita ataupun kita pergi ke hospital kan, yang kita nampak ada orang pakai 2 pedal, macam katakan setrika tu kan, yang letak kat jantung. Renjatan tu, itu adalah defibrillator. Yang besar. So di hospital, mesin yang itu dia ada, kita doktor sendiri kena analisakan jantung punya rentak, tengok dia punya graf apa semua, dia punya skrin tu, dan pastikan berapa kita nak bagi dos. Baru kita gunakan benda tu. AED adalah mesin yang kita panggil automated external defibrillator, di mana mesin ni sendiri dia boleh analisa rentak jantung tu, heart rhythm, dan juga dia boleh bantu kita untuk memberi elektrik tu. Dia lebih mudah. Dia sebenarnya adalah versi yang lebih mudah untuk... Dia automatik lah. Tak payah kita nak laras berapa, nak letak current. Kita tak laraskan current, tetapi ada beberapa step yang kita kena buat. Nanti kita akan kongsikan masa demo tu lah. Tetapi cumanya AED ni sebenarnya dia adalah untuk orang awam. Sebab tu diletakkan, bila kita lihat dalam gambar semua, diletakkan di tempat-tempat awam, kerana AED ni sebenarnya walaupun dia adalah satu mesin yang sophisticated, mesin yang canggih, tetapi sebenarnya dia sangat mudah untuk digunakan. Baik. Dia sangat mudah digunakan. Cuma kita yang tak tahu. Jadi emergency yang bagaimana kita boleh gunakan, doktor? Macam tadi bila kita cerita tadi, dalam apabila jantung terhenti, kita panggil cardiac arrest. Apabila jantung terhenti dan jantung ni berfungsi untuk mengempam darah ke otak. Jadi dalam masa 3 ke 5 minit, kerosakan otak dah bermula. Kalau jantung dah berhenti. Isunya, apabila setiap minit, dalam masa 3 minit pertama ni, setiap minit kita akan, kita punya rate of survival ataupun peratusan untuk kembali sembuh adalah lebih kurang 7% jatuh setiap minit. 3 minit pertama. Dalam masa 3 minit pertama. Selepas itu, dalam 3 minit selepas itu, terus 10% setiap minit. So bayangkan setiap minit 10%, 10%, 10% jatuh. Di sini yang nampaknya kita, apa yang penting dekat situ adalah masa. Masa sangat penting di mana kita kena bagi dia ni cepat-cepat. Bagi bantuan menggunakan AED ni cepat-cepat. Jadi maknanya dekat sini CPR dan juga alatan AED ni harus bergerak seiring lah. Kan? Kalau tak ada AED tu, CPR tu mungkin boleh membantu jugalah. Tapi kalau ada AED ni lebih lagi lah membantu mangsa kan. Kerana Fad, dia CPR ni membantu untuk as a bridge, hanya sebagai jembatan untuk nak mengempam darah. Tetapi AED ni dia membetulkan rentak jantung tu sendiri. Baik, jadi sekarang ni rasanya semua lebih faham kan? Tapi nak lagi faham, apa kata doktor? Jom kita demo dulu. Kita demo Loni kat sana. Macam mana agaknya? Afak pertama kali ke Afak? Pertama kali. Sama ke? Kita mungkin boleh perasan AED ni dekat mana-mana premis. Sebab apa? Kita tengok ada lambang hati, lepas tu current. Itu adalah AED. Kita lihat kat sini, kita ada mangsa separuh ni. So, bersedia semua yang menonton ni? Kita tengok. Doktor mungkin boleh saya akan go through lah. Go through satu-satu. Pertama sekali, tadi tanya kenapa, masa bila kita nak gunakan AED? Pertama sekali, kita tak guna AED untuk orang yang pingsan atau orang yang sedar. Kita hanya gunakan AED ni apabila orang tu tiada pernafasan atau tiada nadi. Kalau nadi sikit-sikit tak boleh juga? Kalau kita rasa nadi tak ada, kita tak buat CPR ni pada orang yang masih bernafas. Betul. Itu dia punya prinsip. Sebab apa? Pengsan tak semestinya kita kena buat CPR. Yang pertama, pastikan dalam kecemasan, kita kena pastikan kawasan itu selamat dulu. Sebab apa? Kalau kita nak bantu orang, kita jangan di tempat yang boleh membahayakan mangsa atau membahayakan kita sendiri. So pertama sekali kita pastikan kawasan ni clear. Yang kedua, kalau kita pasang AED ni, AED ni dia akan bercakap. Dia akan bagi prompt. Press the child button. Dia macam boleh tukar bahasa Melayu. Ada macam-macam jenis. Ada yang bahasa Melayu dan ada yang bahasa Inggeris dan ada yang macam ni. Dia kata remove pad dan buka. Dan kalau dalam AED saya tunjuk ni sekejap dekat kamera, kalau boleh tengok, dia akan ajar di mana nak letak. Lekat kat mana? Okey, macam ni. Tunjuk kat kamera. Kamera. Okey, di sini jadi kita lekatkan di tempat yang disuruh. ikut gambar ni. Ikut gambar. Kalau di sini,
Okey, tengok lagi kamera ni. Okey. Dia akan letak di belah kiri. Okey. Okey, so ikut aja. Okey, ikut belah kiri, bahagian bawah. Bahagian bawah pula. So, Tadi ikut. saya ada dengar dia ada cakap, doktor, kalau kanak-kanak tekan button kanak-kanak. Ya, ini bergantung pada jenis. Kalau kanak-kanak dia akan ubahkan dia punya nilai lah. Baik. Okey. Okey, dah lekatkan. Kita dia kata press firmly. Okey, dah. Okey. Jangan Okey. sentuh lah. Dia tengah nak baca. Okey. Do not touch the patient. Okay. Analyzing heart rhythm. Right. Baiklah, baiklah. Advised. Okey. Okey. Sekarang ni bila dia dah analyse, dia kata dia nak bagi elektrik. So, apabila kita nak bagi elektrik, Kamaru boleh tolong ni. Okey, Dia Kamaru. dia akan ada bunyi dan akan ada butang menyala. The shock button. Butang warna apa tu? Kalau kita Warna merah. biasanya, Boleh saya kita tunjukkan diri sikit. kan? Sikit Diri kan? ke? Tunjuk sikit. Okey. Okey, pegang kat mana? Okey. Press the shock Nampak tak? button. Sini. nampak, Tunjuk sikit. Okey. So, Press the Kalau dah bunyi tu? button now. dan press the shock button. Kalau kita press, warna merah. masa Do itulah not touch the patient. elektrik dah masuk. Analyzing heart rhythm. Jangan sentuh. Jangan Masa. sentuh waktu kita nak bagi Do not dan masa touch kita the nak patient. analyse tadi. Analyzing heart rhythm. Itu okey, kita boleh tutup Shock sekejap advised. Dia dia sekali akan je? cakap dia akan detect dan dia akan analyse apabila perlu. Dia akan jadi ini yang bagus mesin ni adalah macam tadi kita tengok orang tu tak sedarkan diri, dia tak bernafas ataupun tak ada respon, kita dah pegang dia tak ada nadi dan dia tak memberikan apa-apa tindak balas. Kita akan minta AED ni. Maksudnya kalau di tempat awam lah, Ya. kita minta tolong bawakan AED, tetapi kita kena ingat apabila dia dah tak ada respon dan tiada pernafasan, kita kena buat CPR. So macam Fat cakap tadi, CPR dan AED ni bergerak sekali. Betul. Apabila sementara kita dah buat CPR dan AED sampai, kita akan pasangkan AED ni. AED ni akan tahu sama ada pesakit ni perlukan renjatan ataupun tidak. Sebab dalam cerita yang kita tengok line lurus tu kalau di hospital kita tak bagi elektrik. Itu cerita mitos lah, mitos. baik. Di mana tempat flat line, asystole kita panggil, bila flat line tu, ini kena bagi elektrik. Dan banyak kali di hospital ni orang tanya dengan saya, waris tanya, nampak flat line kenapa tak bagi elektrik dekat dekat pesakit? Itu sebenarnya salah. Apabila flat line, dia adalah CPR. Okey. Jadi AED ni dia akan detect dia ni apakah jenis rentak yang jantung ni keluarkan, dan kalau rentak tu perlu bagi elektrik, baru dia akan bagi prompt tadi. Dekat mesin AED ni tak ada tunjuk graf line apa semua. Ada jenis yang tunjuk, ada jenis yang tunjuk. Dia bergantung pada jenis tadi. Banyak jenis. Jadi maksud saya adalah untuk kita sendiri, kita kena tahu jenis apa di tempat kita. So jadi yang saya bawa ni satu jenis. Yang jenis ni tak ada graf, tetapi dia ada pilihan untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak. Ada setengah ada graf, ada setengah tak ada graf. Itu macam-macam jenis yang ada. Okey, tapi penekanan yang saya dengar tadi diberitahu oleh doktor, kita hanya akan gunakan mesin AED ni untuk mereka yang kita nampak tidak bernafas. Maksudnya kita nampak dia macam tak sedar, macam tu kan? Maksudnya AED ni dilakukan di dalam proses CPR. Di dalam proses CPR. Okey. Jadi waktu kita nak buat CPR, kita perlu ada AED sekali. Baik. Okey, jadi apabila mesin AED ni dah lekatkan dengan anggota badan ini, CPR tu dah tak perlu lagi lah. Dia perlu lagi. Masih lagi perlu. Kerana AED ni apa fungsi dia hanyalah membetulkan rentak jantung. Okey. Tetapi CPR ni membantu membekalkan Oksigen. darah ke otak dan ke organ-organ lain lah. Maksudnya dia bukanlah pilihan kalau nak buat AED tak payah buat CPR. Buat CPR tak payah buat AED. Maksudnya sama-sama. Kena sama-sama. Okey, faham. Jadi walaupun ada di kedai-kedai di pusat penyembelah semua tu, ada AED, tetapi kalau kita tak tahu guna, fungsi dia tak berapa ni sangatlah. Tak berapa optimal lah. Okey, doktor, saya nak tanya berapa persen yang mungkin kita boleh menyelamatkan nyawa seseorang anda kata kalau kita ni menggunakan mesin AED? Okey, ada satu kajian mengatakan, saya tutup kejap kalau nak cakap, okey, boleh. Kalau dia cakap. Kita nak bagi dia orang dengar dulu. nak dengar. Okey. Kejap nak bagi dengar dulu. Bagi dia dengar. Bagi boleh doktor jawab. Press the child button. Contoh, saya tekan child button dia. Child, patient.
Ni Chal Okey. Apply pads to child's back and chest as shown in the pictures. Okey. So ikut gambar lain pula. Ikut gambar lain pula. Budak. Pads to child's back and chest as Okay. shown in the pictures. Maksud apa-apa pun kita ikut gambar. Ikut Press prom dan pads ikut gambar. firmly on skin. Okey, letakkan secara firm lah. Apply pads to child's back and chest as shown in the pictures. Okey, mengikut gambar yang diletakkan ya. Apply pads to child's back and chest as shown in the pictures. So kiranya macam dia akan ikut apa Press pads firmly on skin. dia akan ikut tak doktor apa kalau kita tak buat lagi adakah dia tak akan jalan seterusnya? Dia akan detect. Dia akan detect. Macam jenis tu dia selagi kita tak buka dan letak dia tak sense kita dah buka, dia tak bergerak. Dia tak move on. Jadi bila dia suruh press button yang menyala tu, kena tekan. baru kita tekan. Dia tak akan bagi sendirilah. Baik. Berapa kali doktor nak tekan? Dia ini bergantung pada patient tu sendiri. Kalau dia masih tak bernyawa, kita akan tekan lagi. Dia akan detect. Oh, dia akan detect. Maknanya dia kata kena Press buat lagi. lagi. Kita pun buat CPR, lepas tu dia kata stop. Dia nak analyse. Dia akan ajar. Dan kalau kita teruskan lagi, sebenarnya, sorry Okey. sambil kita cakap, kita kata sebab dia akan ada ajar berapa laju kita nak tekan. Kita panggil metronom yang teng, teng, teng. Oh, ikut. Jadi ikut je lah rentak dia. ikut rentak tu. So dia akan ajar. Jadi masalah dalam CPR kadang-kadang orang tekan terlampau perlahan ataupun terlampau bukan perlahan apa? Speed tu. Kelajuan dia tu kan. Okey. Jadi tadi ada satu kajian mengatakan lebih kurang 40%. 40% kalau orang itu tak tahu. Maknanya kan kajian tu mengatakan yang 40 orang yang diselamatkan tu ramai daripadanya bukan penyelamat tu tak tahu pun nak guna. Ya, betul. Maksudnya Betul. dia sangat mudah tetapi dia boleh membantu. Betul. Maksudnya simple minimal training tetapi kena ada training sikit. Okey, saya tertanya juga di waktu kita tampal kita dah ikut apa yang disuruh. Dalam masa yang sama, adakah kita boleh pegang badan mangsa dan buat CPR? Dia akan bagi tahu. Dia juga bagi tahu. Dia akan cakap stop CPR. Dan kita stop. Kalau dia kata dia dah detect, dia kata analyzing heart rhythm, do not touch the patient. Kita pun jangan touch. Okey. Dia akan cakap shock advice. Bergantunglah bahasa shock advice. Dia akan menyalakan. Kalau dia kata no shock advice, continue CPR. Kita buat lagi. Oh, ikut je lah arahan-arahan kita ikut je arahan dia. Okay. Saya rasa saya tambah satu lagi tips untuk semua waktu nak buat tu yang tepi tu jangan bising lah. Sebab kau tak dengar apa arahan ni. Betul kan? Dan dia biasa kalau saya nak share sikit untuk respon kecemasan ni, satu jangan bising, kedua kalau boleh jangan ambil gambar sangat, jangan video Okey, sangat. satu lagi persoalan saya. Okey, ini kita sebagai manusia yang normal biasa kita boleh dengar koman. Andai kata kalau ada mengalami masalah pendengaran. Okey. Macam mana? Okey, dia ada beberapa jenis. Okay, kita panggil benda ni walaupun dia AED ataupun Automated External Defibrillator, dia sebenarnya adalah PAD, Public Access Defibrillator. Maknanya untuk public. Ada setengah jenis yang memang untuk orang yang masalah pendengaran, di mana dia ada gambar, ataupun ada lampu, dia ada visual prompt. Maksudnya mungkin lampu menyala. So itu pun maknanya bergantung pada jenis. Jadi katakan kalau di kawasan ni, contoh mungkin di sekolah kanak-kanak pekak ke apa, mungkin kita ambil jenis yang sesuai. Dia macam-macam jenis. Okey. Dan sebenarnya kata kita ada soalan. Ya, kita ada soalan dekat Facebook. Kita ada soalan di Facebook sebab rasa memang sangat menarik perkongsian kita hari ini. Kami pun banyak soalan. Jadi kami bacakan mungkin daripada Dolah Koputra. Okey. Doktor, dengan erti kata yang lain, kata-kata mudah, AED akan menghentikan rentak jantung yang berkecamuk untuk kembali kepada rentak normal. Mohon pencerahan. Okey, pencerahannya ya. Kerana apa yang AED berikan adalah satu tenaga elektrik yang sangat tinggi sampai jantung tu berhenti. Maknanya kadang-kadang apabila orang ni tiada nadi, bukan jantung dia tidak berfungsi, tetapi jantung dia tidak berfungsi dengan sekata. Jadi dia berkecamuk. Kita untuk mengepam dia kena pam macam tu. Sekata. Tetapi apabila dia berkecamuk, kita panggil fibrillation, dia tak boleh pam. Dia dah menggeletar. Jadi apabila menggeletar ni dia tak boleh pam, tak ada nadi. Kita pasang AED, dia detect ini adalah menggeletar atau fibrillation, dia akan keluarkan elektrik. Elektrik ni akan mematikan atau menghentikan semua rentak yang berkecamuk ni, kosong, dengan harapan dia restart balik, dia akan jadi normal.
So itu jawapan dia. Wow, okey. Banyak saya rasa perkongsian yang kita dapat daripada ini, dan terima kasih juga atas soalan yang cukup baik tadi tu. Jadi doktor, terima kasih banyak Dr. Syarul dan Encik Kabarul sudi kongsi dengan kami tentang alatan AED, cara memakainya dan juga demokan kepada kami semua. Betul. Sebenarnya kita dah tahulah cara penggunaan mesin AED yang betul, dan saya juga nak nasihatkan juga kepada pemilik permis yang mungkin belum lagi ada alatan ni, letakkanlah di permis anda di tempat-tempat tumpuan ramai, dan kalau boleh tu kita kena tengok keadaan mesin ni diselenggara atau tidak. Kita takut nanti dah tamat tempoh, telefon ni kecemasan, tak boleh pakai juga, tak ada bateri. Okey, jadi terima kasih doktor dan juga Encik Kabarul, dan kita dah berhenti berehat. Okey, dan lepas ni yang macam awak cakap tu, kita nak terjah Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Doktor dah pergi Bazar Ramadan tak? Hari ni tak boleh, pagi ni belum lagi. Pagi pun tak buka lagi. Tak apa, kita akan tengok selepas ini. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Ya.